Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 1. Hari ini, murid-murid akan mempelajari unit 16 iaitu kenali hak kanak-kanak. Pelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid, jangan lupa tekan button like, sharekan video ini kepada rakan anda dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Baiklah, mari kita mulakan pembelajaran. Kita mengetahui apa itu kanak-kanak. Murid-murid, mesti awak terfikir kanak-kanak ialah orang yang sekolah, murid-murid yang sekolah rendah. Itu kanak-kanak. Sebenarnya, kanak-kanak merupakan antara populasi penduduk yang paling besar di negara kita. Ini kerana setiap keluarga mempunyai anak-anak kecil. Muda yang berkahwin mempunyai golongan anak-anak kecil yang ramai. Jadi, populasi penduduk di negara kita ini yang paling ramai ialah kanak-kanak lah. Mengikut takrifan Akta Kanak-kanak 2001 di bawah Undang-Undang Negara menyatakan bahawa kanak-kanak merupakan seorang yang berumur bawah 18 tahun. Orang yang berumur bawah 18 tahun itu ialah mereka digelar sebagai kanak-kanak. Jadi, anda masih berumur 13 tahun, 14 tahun, masih digelar sebagai kanak-kanak. Itu mengikut Akta Tarifan Akta Kanak-kanak 2001. Begitu juga dengan Tarifan Kanak-kanak di bawah Suhakam dan juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Baik, kanak-kanak ini memerlukan kasih sayang, penjagaan kanak-kanak dan perlindungan. Jadi, mengikut Jabatan Kebajikan Masyarakat, terdapat 4 hak kanak-kanak. Murid-murid boleh tengok maklumat tambahan berkaitan kanak-kanak, berkaitan hak kanak-kanak ini di dalam laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi, untuk pembelajaran di dalam buku teks ini, mengikut Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada 4 hak kanak-kanak yang perlu dilindungi, yang perlu diketahui oleh murid-murid lah, anda semua. Itu yang pertama ialah hak kanak-kanak dari segi kehidupan. Dalam kehidupan murid-murid semakin lama semakin meningkat usia. Jadi murid-murid perlu tahu apakah hak kamu dalam kehidupan kamu. Yang pertama, hak untuk hidup dan membesar dengan sihat. Murid-murid, tidak kiralah kamu tinggal dengan mak ayah kamu ke, kamu tinggal dengan penjaga kamu ke, kamu tinggal dengan atuk nenek kamu, pakcik kamu, nenek kamu ke. Yang penting kamu ada hak untuk hidup membesar dengan sihat. Kalau kamu sakit, kamu kena dihantar. Penjaga kamu, mak ayah kamu mesti hantar ke hospital ataupun klinik. Jangan biarkan kamu sakit sehingga melarat yang akhirnya menyebabkan kematian. Itu salah dari segi undang-undang. Itu salah penjaga dan ibu bapa membiarkan anaknya jatuh. Yang kedua, hak untuk mendapatkan makanan. Tak kisah kamu makan simple-simple. Cikgu faham, sedia maklum, ramai di dalam kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai sumber pendapatan yang rendah. Tetapi walau bagaimanapun, anda diberi hak untuk makan. Makan kalau tak mewah pun tak apa, yang penting kenyang. Kenyang. Dan juga berhak untuk mendapat pakaian. Pakaian sekolah, pakaian harian, pakaian bersukan dan sebagainya. Serta diberikan hak untuk tempat tinggal. Tempat tinggal tu bermaksud rumah. Awak tinggal di rumah, bukannya tinggal di tepi jalan, bukannya tinggal di koridor, kedai-kedai dan sebagainya. Seperti pengemis, tidak boleh. Anda tidak boleh diperlakukan sedemikian oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, apatah lagi penjaga awak atau ibu bapa anda. Ibu bapa anda patut memberikan perlindungan kepada diri anda dengan tinggal di dalam rumah. Rumah seperti inilah. Tak kira lah rumah flat ke, apartmen ke, rumah teres ke. Yang penting ada tempat tinggal yang sempurna, yang mana awak dilindungi daripada perkara-perkara ataupun anasir-anasir yang tak ingin kita berlaku dalam kehidupan. Seterusnya, hak untuk mendapatkan rawatan sekiranya sakit. Ini cikgu dah cakap tadi. Awak perlu membesar hidup dengan sihat. Sekiranya sakit, mak ayah awak atau penjaga awak perlu hantar ke hospital.
Kenapa nak kena hantar hospital? Sebab nak bagi awak sihat. Awak kena beri makan ubat. Sebab tu kena hantar ke klinik ataupun hospital sekiranya anda sakit. Okey, hak yang kedua iaitu hak dari segi perlindungan. Okey, kenapa nak dilindungi awak ni? Supaya awak dilindungi daripada dadah, penjahat dan kecederaan. Kanak-kanak biasanya tidak boleh menjaga diri sendiri. Biasanya terdedah kepada ancaman bahaya, ancaman jenayah. Mungkin boleh diculik, mungkin boleh dirogol, mungkin boleh diperdagangkan, mungkin boleh dipergunakan. Contoh, cikgu ambil mudah. Kanak-kanak tak di sekolah kemudian disuruh minta mengemis peminta sedekah. Itu adalah salah satu pencabulan hak asasi manusia terhadap kanak-kanak. Sepatutnya kanak-kanak itu patut diberi sekolah. Tetapi digunakan oleh penjahat untuk meminta sedekah. Itu salah. Yang kedua, hak untuk dilindungi daripada semua pihak seperti ibu bapa, orang dewasa dan agensi kerajaan. Awak kena ingat, sekiranya ada ibu bapa awak, penjaga awak, orang dewasa yang lebih tua daripada awak, melakukan ataupun agensi kerajaan atau swasta melakukan perbuatan jenayah, melakukan dan mempergunakan anda yang menyalahi undang-undang negara, anda boleh buat report polis, anda boleh buat aduan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kenapa? Kerana kita nak kanak-kanak ini terbela. Nasib kanak-kanak ini. Ingat, kena murid-murid sebagai kanak-kanak kena pandai jaga diri. Baiklah, seterusnya kita pergi hak yang ketiga iaitu hak kanak-kanak dari segi perkembangan. Okey, dalam gambar ni, ni adalah pelajar tadika lah, umur 4-5-6 tahun, belajar di sekolah iaitu tadika ataupun prasekolah. Jadi haknya ialah hak untuk belajar di sekolah. Tak kisahlah tak sekolah tadika ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. Sekolah menengah bermula daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 dan tingkatan 6. Jadi itu hak awak untuk belajar di sekolah. Yang kedua, hak untuk menjadi seorang dewasa yang cerdik. Bila awak pergi sekolah, mestilah awak nak jadi seorang yang cerdik, seorang yang pandai, seorang yang bagus, seorang yang boleh membaca, seorang yang faham apa yang dipelajari. Itu hak anda. Cikgu, ibu bapa dan orang lain tidak ada hak untuk menghalang awak daripada sekolah. Sekiranya terjumpa rakan-rakan yang tidak bersekolah, okey, duduk di tepi jalan, meminta sedekah, itu adalah perkara yang menghalang ataupun mencabuli hak kanak-kanak. Sepatutnya mereka di sekolah tapi mak ayah dia atau penjaga dia pergunakannya untuk kepentingan diri mereka dengan cara meminta sedekah dan sebagainya. Sepatutnya kanak-kanak ini patut diberikan pendidikan ataupun bersekolah. Supaya apa? Supaya mereka menjadi seorang dewasa yang pandai. Yang ketiga, hak untuk belajar dengan sempurna. Ini belajar di rumah. Okey, ini belajar di rumah. Mak ayah awak atau penjaga awak seharusnya menyediakan bilik belajar. Kalau tak mampu nak menyediakan bilik belajar yang sempurna, sekurang-kurangnya sediakanlah alat pembelajaran yang bersesuaian. Okey, supaya pelajar atau murid-murid ataupun kanak-kanak dapat belajar dengan baik. Okey, untuk apa? Untuk menjadi seorang dewasa yang cerdik, untuk menjadi seorang dewasa yang pandai. Kenapa? Supaya awak dapat membantu diri anda daripada kejahilan, membantu diri anda daripada buta huruf, bantu diri anda daripada ketinggalan dalam pelajaran. So, ini dapat dielakkan dan seterusnya meningkatkan skill dan kemahiran anda. Jadi, anda berjaya dalam pelajaran, anda akan memperoleh keputusan yang cemerlang, anda akan dapat pekerjaan yang bagus. Di samping itu, anda akan membantu ahli keluarga anda untuk membalas jasa. Jadi, ini adalah tugas ibu bapa lah. Ibu bapa untuk menyediakan pelajar yang mengikut kemampuan ibu bapa itu sendiri. Seterusnya, hak asasi manusia yang kanak-kanak yang keempat iaitu hak kanak-kanak dari segi penyertaan. Penyertaan apa ni cikgu? Okey, kalau kita tengok di sini, hak untuk berjumpa dengan kanak-kanak lain. Ibu bapa tak ada hak untuk menghalang anak-anak belajar, berjumpa dengan kawan. Okey, tetapi sebenarnya ibu bapa ada hak untuk menentukan anaknya berkawan dengan murid-murid yang bagaimana. Sebagai contoh, kalau kamu nak berkawan, kamu mestilah pilih kawan yang baik. Kamu bawa kawan kamu ke arah melakukan perbuatan yang baik. Sekiranya kamu berkawan dengan golongan pelajar yang bermasalah, golongan pelajar yang tak nak belajar, golongan pelajar yang selalu melakukan kesalahan disiplin, maka anda akan terpengaruh dengan tingkah laku mereka dan anda pun akan tergolong dengan
anda akan tergolong sebagai pelajar yang bermasalah. Oleh itu, okey, hak untuk jumpa kawan-kawan tiada masalah. Jumpalah kawan. Tetapi anda jangan ikut perbuatan kawan-kawan anda. Sebaliknya, anda menegur kesalahan kawan-kawan anda jika ada dalam kalangan mereka melakukan kesalahan. Okey. Di dalam sekolah juga, murid-murid ada hak untuk menyertai kelab atau persatuan. Sebab itu, semasa di tingkatan 1, anda akan mendaftarkan diri anda dalam kelab persatuan, sukan permainan, rumah sukan dan juga badan beruniform. Anda bebas untuk memilih. Jadi, inilah masa, tingkatan 1 inilah masanya untuk awak memilih persatuan mana, kelab mana, sukan mana yang awak minat. Uniform mana yang anda minat. Dan dalam masa yang sama, anda akan berjumpa dengan kawan-kawan anda yang baru. Anda mula bersesuaian, mula mengenali rakan-rakan yang berbilang. Di sini, anda ada hak untuk berbincang bersama-sama dengan rakan secara bebas. Dengan bebasnya awak boleh berbincang dengan rakan-rakan. Tak kisahlah awak nak berbincang dalam pembelajaran ataupun awak nak berbincang tentang latihan rumah sukan atau sebagainya. Inilah masanya, platform untuk anda belajar dengan baik. Baik. Kenapa nak berbincang? Kenapa nak berjumpa kawan-kawan? Kenapa? Kerana awak akan rasa gembira datang sekolah untuk belajar. Di samping itu, anda kerana ini terdapat beberapa perkara yang disebabkan oleh masalah keluarga yang mana pelajar datang yang masam, tak nak sekolah, sedih. Jadi, bila datang sekolah, awak akan rasa gembira. Bila hak-hak awak dilindungi, awak akan rasa gembira. Bila penjaga atau mak ayah awak melindungi awak, memberikan tempat tinggal yang baik, memberikan kasih sayang, awak akan rasa gembira. Barulah awak boleh belajar. Dan dapat menikmati kehidupan yang baik sekiranya segala hak mereka ditunaikan. Ini seperti yang saya cakap tadi lah. Kalau kesemua hak awak dilindungi, maka hidup awak pun akan gembira dan awak akan jalani kehidupan yang baik. Okey, apa kepentingan menjaga dan melaksanakan hak kanak-kanak ini? Ini kita belajar apa yang pertama. Yang pertama, membolehkan kanak-kanak hidup membesar dengan sempurna. Okey, ada kadang-kadang masalah remaja ini disebabkan oleh masalah keluarga. Okey, tekanan hidup. Mak bapak hidup dalam serba kekurangan. Jadi, sebabkan anak-anak merasa tertekan dan mula terlibat dalam kumpulan geng dan sebagainya sehingga menjejaskan masa depan. Itu juga adalah salah satu faktor. Tetapi sekiranya penjaga dan ibu bapa mampu besarkan anak-anak, walaupun secara sederhana, maka kanak-kanak dapat membesar secara sempurna. Yang kedua, menghindari dan melindungi kanak-kanak daripada sembarang anasir jahat. Sebab itulah kanak-kanak ini perlu diberi perlindungan supaya tak nak ajak daripada terjebak daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Daripada nak elakkan awak daripada terikut kumpulan pelajar yang bermasalah. Kumpulan pelajar yang jahat. Kumpulan pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Contohnya pelajar pontin sekolah. Awak pun ikut kawan-kawan awak pontin sekolah. Pergi lepak sisi kafe. Kedai komputer. Tak boleh. Sekiranya anda melakukan kesalahan tersebut dan didapati anda ditangkap oleh polis dan didapati bersalah, maka masa depan awak tercemar, nama baik keluarga pun tercemar, kesian ahli keluarga yang lain. Yang ketiga, menjadikan kanak-kanak orang yang berilmu. Kanak-kanak ni berilmu. Siapa kanak-kanak yang berilmu ni? Anda lah. Anda sebagai seorang murid, anda akan mempunyai ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Anda ada ilmu pengetahuan, akan jadi seorang yang pelajar yang cerdik, pelajar yang pandai. Dan dalam masa yang sama, anda adalah aset negara. Kenapa negara ini kata kanak-kanak ini aset negara? Kerana anda adalah bakal pucuk pimpinan negara pada masa akan datang. Dengan kepakaran, dengan kepintaran, dengan kecerdikan anda, setelah anda menguasai ilmu pengetahuan dalam semua bidang, maka anda mampu untuk meningkatkan ekonomi negara, anda mampu untuk menaikkan nama negara di pesada dunia. Bayangkan, jika kanak-kanak semuanya kurang pintar, kurang cerdik dan bermasalah, saya rasa negara pada masa akan datang akan ekonomi negara akan tutup dan berlaku perkara dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita nak anak-anak atau remaja pada masa ini mampu untuk hidup perpaduan, mampu untuk hidup bertoleransi, mampu untuk hidup secara orang dewasa, matang dalam berfikir. Jadi, secara tak langsung,
anda mampu membantu. Seterusnya, kepentingan yang terakhir ialah mengasah bakat dan potensi kanak-kanak. Okey, di mana tempat nak asah bakat dan potensi kanak-kanak? Potensi awak atau bakat awak di sekolah. Okey, di sekolah anda belajar. Bukan saja belajar di dalam kelas, tetapi anda belajar ilmu di luar kelas. Menerusi aktiviti persatuan kelas sukan permainan, pemasukan dan juga badan beruniform. Di situ dapatlah meningkatkan kemahiran interaksi kanak-kanak. Seperti yang saya katakan tadi lah, meningkatkan skill ataupun gaya kemahiran yang anda ada, bakat yang anda sedia ada. Contoh, kalau anda minat sukan, anda tingkatkan kemahiran anda. Latihan, kerap datang latihan, sentiasa memperbaiki kelemahan. Kalau anda minat dalam berpidato, anda akan berusaha bercakap dengan lebih baik. Berpetah, berkata-kata, mencari, sentiasa rajin membaca supaya minda dan otak kita mampu berfikir ketika kita nak bercakap dengan lain. So, itulah kepentingan kita menjaga dan melaksanakan hak kanak-kanak. Jadi, berusahalah belajar bersungguh-sungguh menjadi anak yang terbaik. Pastikan hak anda dilindungi. Okey, jika ada bapa atau penjaga anda tidak menjalankan tanggungjawab kepada anda, maka anda peringatkan hak ini kepada bapa anda dan penjaga anda. Untuk apa? Supaya anda menjadi seorang yang berguna. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada badan kerajaan ataupun GO dalam usaha untuk melindungi hak asasi manusia. Yang pertamanya ialah melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang pertama, mereka menyediakan perkhidmatan, perlindungan dan pemulihan kepada kanak-kanak daripada bahaya seperti terbiar, penganiayaan dan penderaan. Untuk makluman murid-murid, Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah salah satu agensi kerajaan yang memberi perlindungan kepada kanak-kanak. Okey, kepada golongan miskin, kepada golongan kurang upaya. Tapi dalam masa yang sama, mereka menjaga semua orang yang susah, terutamanya tanpa mengira umur lah. Dan di sini Jabatan Kebajikan Masyarakat juga mementingkan aspek perlindungan kepada kanak-kanak, terutama kanak-kanak yang terbiar. Yang kedua, memberikan penekanan kepada perkembangan kanak-kanak dari segi fizikal, emosi, sosial dan mental. Untuk makluman murid-murid, cikgu nak menerangkan bahawa kanak-kanak di luar sana ada yang terbiar. Kamu yang melepasi fasa sekolah rendah memasuki sekolah menengah, okey, disebabkan oleh adanya penjaga seperti ibu bapa, pak cik, mak cik, nenek kamu, atuk kamu yang menjaga kamu. Tetapi berbeza dengan kanak-kanak yang terbiar. Okey, kanak-kanak terbiar ini adalah kanak-kanak yang tercecer. Kanak-kanak yang tercecer ini adalah orang yang terlepas, ketinggalan pelajaran. Okey, jadi menjadi salah satu tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk melindungi kanak-kanak ini dengan memberikan penekanan dalam aspek fizikal, emosi, sosial, mental supaya mereka tidak kececer dalam semua aspek, terutama dalam bidang pembelajaran, dalam bidang sahsiah diri dan sebagainya. Selain itu, memberikan bantuan kewangan kepada kanak-kanak miskin dan istimewa. Setiap tahun, setiap bulan akan ada allowance yang diberikan kepada kanak-kanak yang berkeperluan. Jadi andai kata kalau mereka adalah golongan kanak-kanak golongan OKU, memang setiap bulan atau setiap tahun akan diberikan allowance bantuan. Okey. Begitu juga dengan tempat tinggal. Okey, Jabatan Kebajikan Masyarakat juga menyediakan tempat tinggal dan bantuan-bantuan lain sesuai dengan bagi kanak-kanak tersebut. Tengoklah kepada Pusat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, siapa yang ada tinggal di situ? Yang ada sesetengah Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan tempat tinggal untuk kanak-kanak. Kanak-kanak yang tidak mempunyai family, tidak mempunyai keluarga. Okey, dijaga di situ sehingga dewasa dia bebas untuk hidup sendiri. Jika boleh jaga diri sendiri. Kebiasaannya begitu. Supaya mereka dapat diberikan kasih sayang, supaya mereka dapat menjalani kehidupan seperti kanak-kanak lain. Jadi untuk makluman murid-murid, sekiranya nak mengetahui lebih lanjut, murid-murid boleh lihat laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selain itu, PDRM. PDRM ini adalah Polis Diraja Malaysia di mana mereka menguasakan undang-undang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi kanak-kanak. Okey, jadi dia yang pihak PDRM inilah yang melaksanakan undang-undang negara. Dia akan menahan dan menyiasat serta mengumpul bukti kes berkaitan dengan kanak-kanak. Untuk makluman murid-murid, cikgu nak maklumkan bahawa kanak-kanak adalah individu yang menjadi sasaran kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, pihak yang berkepentingan, di mana mereka menggunakan kanak-kanak tanpa mengira umur, tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa untuk digunakan sebagai alat
alat peminta sedekah, alat meminta sedekah di tepi-tepi jalan biasa kita nampak. Kita kesian, kita bantu mereka, kita beri sumbangan wang ikut kemampuan kita. Tetapi malangnya kita tidak mengetahui ada sebahagian daripada mereka dipergunakan oleh pihak ini, oleh sindiket yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi tugas PDRM menangkap kegiatan-kegiatan jenayah ini dan menyerahkan pendakwaan kepada Jabatan Peguam Negara untuk diambil tindakan. Maknanya sekiranya kita dapat berjaya menangkap sindiket yang mempergunakan kanak-kanak ini, orang ini boleh ditangkap dan didakwa di mahkamah. Bila didakwa mahkamah, proses bicara akan berlangsung di mahkamah lah untuk menentukan mereka ini bersalah ataupun tidak. Sekiranya mereka ini salah, mereka akan disabitkan kesalahan mengikut akta-akta yang telah sedia ada di Malaysia. Okey, seterusnya ialah di bawah kerajaan, agensi kerajaan, bawah Kementerian Dalam Negeri. Okey, apa tugas mereka? Ini tulisan Jawi lah, jangan pelik sangat. Ini adalah tulisan Jawi, Kementerian Dalam Negeri. Negeri, sama dengan tulisan alfabet ini, tulisan Roman ni. Baik. Apa tugas Kementerian Dalam Negeri? Iaitu meningkatkan tahap kesedaran tentang keperluan membantas memudahkan manusia dan kehidupan migran, terutama kanak-kanak, dan memperkuatkan prosedur penguatkuasaan dan meningkatkan kerjasama pelbagai pihak. Okey, kebiasaannya Kementerian Dalam Negeri dengan kerjasama dengan Kementerian Penerangan Malaysia, Penerangan Malaysia, mereka akan membuat iklan tentang bahayanya pemandangan manusia. Mangsa terutamanya kanak-kanak. Mereka seludup orang daripada luar negara, bawa masuk ke Malaysia dan mereka ini diajar untuk minta sedekah. Duit minta sedekah itu melalui mengemis diberikan kepada pihak sindiket ini. Jadi ini adalah salah satu cubaan ataupun sindiket pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan jenayah terhadap kanak-kanak yang ini, yang terbiak ini. Jadi sebagai tanggungjawab agensi kerajaan dan pihak berkuasa yang lain mesti menangkap sindiket-sindiket ini supaya tidak ada yang menjadi mangsa ataupun mencabuli hak asasi kanak-kanak ini. Di samping menjalinkan kerjasama dan penguatkuasaan daripada mana-mana pihak. Contohnya inilah kanak-kanak dipergunakan. Ada juga di kalangan ibu bapa ataupun penjaga mempergunakan anak mereka untuk mengutip sedekah ni. Padahal ibu bapa dia bekerja. Ibu bapanya mengharapkan duit bantuan hari-hari. Jadi kesian murid-murid ini. Sepatutnya boleh pergi sekolah tetapi dipergunakan oleh sesetengah penjaga yang tidak bermoral untuk tujuan peribadi, untuk tujuan ibu bapa ataupun penjaga yang tidak membantu. So ibu bapa ataupun penjaga yang tidak bertanggungjawab itu boleh didakwa. Sebab mereka sihat, mereka tak ada apa-apa penyakit, mereka boleh bekerja tapi mempergunakan anak-anak mereka untuk tujuan yang tidak bermoral ini, maka boleh dikenakan tindakan undang oleh pihak berkuasa. Seterusnya kita pergi kepada peranan NGO ataupun badan bukan kerajaan. Biasa kita ada NGO di Malaysia, terlalu banyak NGO. NGO ni adalah badan bukan kerajaan yang bertanggungjawab untuk membantu bersama-sama dengan agensi kerajaan dalam melindungi hak kanak-kanak. Terutamanya di peringkat antarabangsa iaitu tabung darurat kanak-kanak antarabangsa, bangsa bersatu. Malaysia adalah salah satu ahli badan UNICEF, ataupun antarabangsa bangsa-bangsa bersatu. Melalui tabung darurat kanak-kanak antarabangsa bangsa-bangsa bersatu ini, mereka dapat mengumpulkan sokongan politik untuk membuat pelaburan kepada kebajikan kanak-kanak. Maksudnya mereka minta derma, sumbangan ikhlas daripada orang ramai supaya dapat melancarkan aktiviti untuk melindungi kanak-kanak. Dan mereka juga turut membantu untuk menangani pelbagai isu penderitaan dan pencabulan hak kanak-kanak. Dengan kerjasama pihak kerajaan jugalah. Kerajaan Malaysia. Kamu boleh tengok laman web ini. Dalam laman web ini banyak cerita aktiviti-aktiviti. Di dalam NGO Tabung Darurat Kanak-kanak Antarabangsa, bangsa-bangsa bersatu, dia punya ahli-ahlinya terdiri pada golongan-golongan profesional. Maksud cikgu, golongan yang berkejaya, golongan akademik. Dan juga orang-orang biasalah, dan juga para-para aktivis seperti doktor, polis dan sesiapa saja yang terlibat dalam persatuan NGO ini. Selain itu, NGO yang sentiasa memberikan kerjasama kepada badan agensi kerajaan ialah di bawah Yayasan Salam Malaysia. Ini adalah salah satu, atau kita panggil sebagai Salam lah, Salam Malaysia. Ini adalah salah satu agensi NGO yang melaksanakan program kesedaran berkaitan keselamatan diri kanak-kanak di rumah, sekolah dan kanak-kanak
tempat awam. Biasanya agensi NGO ini dengan kerjasama pihak sekolah, kementerian, mana-mana kementerian dan pihak berkuasa membuat kempen kesedaran, melindungi hak kanak-kanak. Dan mereka membuat kempen ini, mereka buat program ini dengan bantuan ibu bapa, kerjasama ibu bapa. Kalau ibu bapa tak membenarkan anak-anak pergi ke kempen ini, maka mana nak dapat kesedaran ini? Kesedaran ini perlu diberikan kepada semua pihak, terutamanya golongan ibu bapa dan penjaga, bahawa kanak-kanak mempunyai hak yang perlu dilindungi. Okey, sebab sedia maklum, anda dah belajar sebelum ini, apa hak kanak-kanak? Hak untuk mendapat perlindungan daripada semua pihak, termasuk golongan ibu bapa atau penjaga. Kerana apa? Ibu bapa ataupun penjaga juga kadang-kadang menyalahgunakan tanggungjawab yang diberikan. Kadang-kadang melakukan keganasan rumah tangga, dengan mendera, memukul dan sebagainya. Jadi, jika ada bukti, mereka boleh dikenakan dakwaan di mahkamah. Dan tanggungjawab Yayasan Salam Malaysia juga ialah memberikan semangat motivasi kepada kanak-kanak yang bermasalah untuk kembali ke pangkal jalan. Fahamkan maksud ini. Okey, kanak-kanak yang bermasalah untuk kembali ke pangkal jalan. Maksudnya, bila mak ada masalah family, kemudian kanak-kanak stres, dia melakukan kesalahan jenayah, dia melakukan kesalahan moral, kesalahan sosial dengan melakukan aktiviti-aktiviti gangsterism, vandalism, bully dan sebagainya. Okey, sampai tak boleh ditegur. Maka NGO ini bersama-samalah dengan pihak berkuasa membantu kanak-kanak untuk memberi hikmat counselling, hikmat motivasi supaya dia berubah menjadi remaja ataupun kanak-kanak yang baik. Okey, anda boleh rujuk juga di dalam laman web Salam internet. Seterusnya yang terakhir ialah Yayasan Coket. Okey, apakah Yayasan Coket? Peranan Yayasan Coket iaitu menyediakan beberapa pusat aktiviti yang selamat untuk kanak-kanak dan remaja. Ini sekitar Coket Kuala Lumpur lah. Okey, di mana mereka mengadakan pusat aktiviti, okey, untuk selamat kanak-kanak dan remaja. Tak kisah di mana-mana pun, yang penting kanak-kanak yang terbiar ini dibawa masuk di dalam Yayasan Coket untuk diberikan bantuan, okey, untuk mengembangkan potensi melalui pelbagai program. Maksudnya dibuat program mengikut masa-masa yang telah ditetapkan. Mereka buat projek, kan, kemudian memanggil kanak-kanak yang terbiar, okey, remaja-remaja yang bermasalah untuk kembangkan potensi mereka, untuk mengembangkan bakat-bakat mereka supaya anak-anak ini dapat membesar dan juga berfikiran matang serta dapat membuat keputusan dan melindungi diri daripada sebarang perkara yang mendatangkan bahaya. Jadi ini adalah contoh laman web Yayasan Coket. Awak tengok remaja lah, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, tak kisah umurnya berapa. Jadi ahli-ahli Yayasan Coket ini tak kira bekerja sebagai apa. Jadi mereka adalah badan NGO yang tidak dibayar gaji tetapi turut bersama-sama dalam memberi perlindungan kepada hak asasi kanak-kanak itu sendiri. Jadi murid-murid yang dianggap sebagai kanak-kanak sekarang, kamu perlu tahu apa hak kamu sebagai seorang kanak-kanak yang harus dilindungi oleh semua pihak. Mari kita laksanakan kuis bonanza bersama Cikgu Khairul. Okey, seterusnya dalam aktiviti kuis bonanza, mari kita menjawab soalan latihan penilaian A. Okey, latihan penilaian A. Kita bincangkan latihan penilaian A. Okey, baik. Sebelum kita nak menjawab soalan latihan penilaian A, kita kena fahamilah apa arahan soalan dan isu yang terdapat dalam soalan yang dah diberikan. Okey, baca pernyataan di bawah dan jawab soalan yang diberikan. Okey, Akta Kanak-kanak telah dikuatkuasakan untuk jaga hak kanak-kanak. Okey, antara kandungan yang terdapat dalam akta tersebut ialah menjelaskan hak kanak-kanak. Ini akta ini dibuat untuk apa? Untuk menjelaskan hak kanak-kanak dalam bentuk perlindungan
dan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Okey, dalam Akta Kanak-kanak ini telah disebutkan tentang jelaskan hak kanak-kanak, apakah bentuk perlindungan dan apakah hukuman kepada pihak yang tidak bertanggungjawab sekiranya melanggar hak kanak-kanak. Okey, kita jawab soalan yang pertama. Ini ada 3 lah, 1, 2, 3. Tak ada hukuman kat sini. Okey, soalan yang pertama. Dengan mendasarkan pernyataan di atas, senaraikan 4 hak anda sebagai kanak-kanak yang patut dinikmati dalam kehidupan. Murid-murid pun dah belajar dengan cikgu tadi. Apakah hak kanak-kanak? Okey, sila berikan jawapan murid-murid. Yang pertama, hak apa? Okey, dia nak 4 hak kanak-kanak. Apa jawapan murid-murid? Okey, kita semak jawapan. Yang pertama. Okey, yang pertama yang pertama sekali, hak untuk mendapat tempat tinggal dia. Murid perlulah ada hak untuk mendapat tempat tinggal. Mak ayah awak perlu berikan tempat tinggal yang selesa. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Awak wajib pergi sekolah. Umur macam anda wajib pergi ke sekolah. Tak boleh berhenti sekolah sesuka hati. Anda kena pergi sekolah untuk belajar. Mak ayah awak mesti sekolahkan anda. Jika mak ayah awak bekerja tapi tak sekolahkan anda, itu adalah salah mak ayah awak. Yang ketiga, hak untuk mendapat perlindungan. Betul. Sebagai seorang pelajar ataupun anak, awak wajib mendapat perlindungan daripada orang tua anda, iaitu ahli keluarga awak lah. Mak ayah awak, pakcik awak, abang-abang awak, kakak-kakak awak. Kerana awak terdedah kepada ancaman yang berbahaya. Dan yang terakhir ialah hak untuk mendapat makanan. Anda wajib dapat pakaian, dapat makanan. Okey. Tak kira lah mak awak masak sedap ke tidak, yang penting awak tidak kebulur. Anda tidak lapar, terlalu lapar. Tapi bayangkan ada sesetengah murid yang mana keluarga mereka hidup daif, serba kesusahan, kurang makan. Jadi siapa yang bertanggungjawab di atas kesusahan yang dialami oleh murid-murid ini? Akibat kesusahan keluarga. Jadi orang ramai dan juga pihak berkuasa dan juga pihak yang bertanggungjawab serta badan-badan agensi, badan bukan kerajaan, NGO yang sedia ada patut bantu bersama-sama untuk memberikan pertolongan kepada kanak-kanak yang serba daif dalam jalani kehidupan bersama keluarga yang miskin dan sebagainya. Okey, soalan yang kedua. Kenal pasti contoh pihak di bawah yang menjaga kepentingan hak kanak-kanak. Nyatakan peranan dia. Okay, apakah contoh badan kerajaan? Awak bagi satu contoh. Kemudian bagikan dia punya peranan. Begitu juga dengan badan bukan kerajaan. Anda bagi satu contoh badan bukan kerajaan. Dan apakah peranan dia. Okey, sebelum tu cikgu dah ajar. Jadi murid tinggal letak saja. Apakah contoh badan kerajaan? Apakah peranannya? Begitu juga dengan badan bukan kerajaan iaitu NGO. Apakah peranan dia? Okey, kita tengok jawapan nombor. Okey, Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Ni memang famous. JKM memang famous. Jabatan Kebajikan Masyarakat bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kewangan kepada anak miskin dan golongan istimewa. Tidak dinafikanlah setiap bulan golongan kurang upaya terutamanya kanak-kanak akan mendapat allowance. Okey, allowance saya tak pastilah berapa kali pemberian allowance itu, tetapi tujuannya untuk menjaga, melindungi dan untuk memberikan kemudahan menerusi bantuan allowance itu. Okey, kalau penjaga nak menggunakan untuk belanja duit belanja kepada kanak-kanak tersebut, mereka boleh menggunakan duit bantuan yang diberikan. Yang seterusnya melalui NGO iaitu Tabung Darurat Kanak-kanak Antarabangsa lah. Ini melibatkan antarabangsa yang bertanggungjawab untuk menangani pelbagai isu penderitaan pencabulan hak kanak-kanak di seluruh negara. Malaysia tak terkecuali. Malaysia juga bersama-sama dengan badan UNICEF bekerjasama untuk melindungi kanak-kanak. Okey, kerana ada apa? Kerana apa Malaysia bertanggungjawab dan bersama-sama dalam UNICEF ini? Kerana terdapat aktiviti penyelundupan migran. Mangsanya ialah kanak-kanak. Okey, kita boleh tengoklah mereka dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. So, badan inilah yang bersama-sama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk beri perlindungan serta membasmi sindiket pemerdagangan orang menerusi kanak-kanak. Okey, yang ketiga. Nyatakan satu sebab hak kanak-kanak dilindungi. Apa kehendak soalan dia? Sebab hak kanak-kanak perlu dilindungi. Okey, apa sebab awak ni perlu dilindungi dari segi haknya? Okey, kita tengok jawapan. Hak untuk dilindungi kanak-kanak, hak untuk dilindungi daripada semua pihak. Apa sebab? Kerana manusia menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Daripada siapa? Daripada ibu bapa. Okey, ibu bapa ataupun penjaga ataupun kenalan ibu bapa anda. Okey,
Jadi sebab apa? Sebab mereka dizalimi, dipukul, didera dan sebagainya, sehingga memberikan ancaman keselamatan kepada kanak-kanak tersebut. Bayangkan ini yang berlaku oleh sesetengah kanak-kanak di Malaysia yang memiliki ibu bapa atau penjaga yang tidak bertanggungjawab. Apabila ibu bapa mengalami krisis rumah tangga, maka kebajikan anak-anak tergadai, terabai dan mereka menjadi mangsa kepada ibu bapa mereka, penjaga mereka. Jadi sebab itu ada timbul isu di mana kanak-kanak menjadi mangsa dera dan mati akibat didera oleh pasangan ibu bapa itu sendiri, penjaga itu sendiri. Dan soalan nombor 4, jelaskan perasaan. Soalan minta perasaan. Apa perasaan? Contoh, cikgu, saya tak tahu perasaan lah, cikgu. Gembira, suka, happy, sedih, kecewa, marah. Okey, saya nak jawab. Tolong ingat balik apa yang cikgu ajar sebelum-sebelum ni. Perasaan kita kalau jumpa dengan perbuatan ataupun isu positif, kita akan jadi tenang. Kita akan jadi bahagia. Kita akan jadi suka, gembira. Itu perasaan yang happy. Tapi kalau perasaan kita apabila kita ternampak situasi isu negatif, isu yang tak baik, isu tidak bermoral, kita akan menjadi marah, kita akan menjadi sedih, kita akan menjadi kecewa. Jadi apa-apa isu negatif, bila kita nampak, kita akan rasa negatif lah, perasaan negatif. Jadi dalam situasi soalan ini, jelaskan perasaan anda. Okey, ada dua kehendak soalan yang nak. Yang pertama, suruh jelas perasaan kita. Apa perasaan kita? Yang kedua ialah jelaskan. Perkataan jelaskan tu kat depan. Jadi apa perasaan awak, kemudian awak jelaskan. Itu dua kehendak soalan yang kena awak faham. Yang kena awak tahu apa soalan nak tanya. Kadang-kadang murid menjawab soalan, dia tak tahu apa soalan nak. Dia terus jawab apa yang dia tahu. Dia baca perkataan perasaan. Terus tulis sedih, gembira, kecewa, sedih. Kecewa, marah, geram. Contoh. Kemudian huraian tak ada. Padahal perkataan jelaskan kamu tak baca, kamu tak highlightkan. Jadi kamu kena hati-hati. Okey? Jelaskan. Okey, jadi kena highlightkan, kena gariskan perkataan jelaskan. Okay, perasaan dah tentu kita tahulah perasaan jumpa isu negatif diajarkan jadi tidak baik. Okey, so kita jawab. Perasaan kita apa? Perasaan kita gembira. Okey, gembira. Kenapa gembira? Tengok isu kat sini. Kenapa? Jelaskan perasaan anda jika dapat membantu. Highlightkan perkataan membantu melindungi hak kanak-kanak. Okey, kalau isunya ialah membantu melindungi kanak-kanak, itu adalah isu apa? Positif ke negatif? Positif. Kalau isu positif, mestilah jawapan kita gembira. Siapa jawab gembira? Betul. Siapa jawab sedih, kecewa, menangis, marah, itu salah. Itu isu perasaan yang tak happy. Perasaan happy seperti gembira, suka, tenang, bahagia. Jadi itu jawapan yang benar. Okey, kemudian jelaskan. Soalan minta jelaskan, so awak kena jelaskanlah. Okey, awak jelaskan selepas perasaan. Okey, gembira sebab apa? Kerana setiap kanak-kanak dapat dilindungi. Itu yang poin yang pertama, dilindungi. Okey, kemudian apa lagi jawapannya? Dilindungi hak di samping kanak-kanak menjalani kehidupan yang bahagia. Ini ayat yang pendek tetapi mempunyai dua jawapan. Cikgu, boleh tak saya buat ayat 2-3 ayat? Boleh, tak ada masalah. Bila kanak-kanak dapat melindungi haknya satu. Kemudian tuliskan jawapan. Selain itu, kanak-kanak dapat menjalani kehidupan yang bahagia. Pun satu. So, awak akan dapat markah, 3 markah di sini. Jadi, itulah cara kita menjawab soalan pendidikan moral. Baiklah murid-murid. Sebagai kerja rumah, cikgu minta awak siapkan latihan soalan esei dan hantar kepada cikgu anda di kelas. Di dalam kelas. Okey, sekian saja daripada Cikgu Khairul. Jangan lupa murid-murid tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.